Okey. Kita telah pun berbincang dan juga telah melihat kepada pantun-pantun tidak berkait. Jenisnya adalah pantun 2 baris atau 2 kerat, pantun 4 kerat, 6 kerat, 8 kerat, 10 kerat dan 12 kerat. Jadi apabila dikatakan pantun itu tidak berkait, maka dalam satu set pantun tu ataupun satu rangkaian pantun, rangkap-rangkapnya tidak berkait antara satu sama lain. Walau bagaimanapun ia berkait kepada tajuk ataupun tema pantun secara menyeluruh. Okey, secara umumlah, maksudnya walaupun rangkap 1 dan rangkap 2 tidak berkait, tetapi kedua-duanya menepati tajuk dan tema untuk pantun yang dibina. Okay. Untuk pantun berkait pula, sebenarnya pantun berkait ni ia boleh jadi dalam kalangan pantun-pantun tidak berkait. Ia boleh jadi pantun 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat, 8 kerat, 10 kerat dan juga 12 kerat. Dia boleh jadi pantun-pantun berkenaan. Cuma sifatnya berkait. Okay. Apa yang dikatakan berkait ni, kadang-kala ia juga dikenali sebagai pantun berangkai. Okay, istilah berangkai ni macam awak tengok seutas rantai. Awak tengok rantai mutiara. Bayangkan seutas rantai mutiara yang mana mutiara-mutiara itu dikaitkan kepada satu rantai. Begitulah maksudnya berkait tadi tu. Ataupun kita bayangkan istilah berkait ni macam mengait baju. Okay, ada kait di antara benang-benang itu dia satu masuk ke satu lubang benang tu masuk ke lubang benang yang lain, jadi ia berkait-kait antara satu sama lain menyebabkan terbentuknya sebuah macam sehelai baju sejuk. Okey, kalau orang pandai mengaitlah. Dan berangkai ni macam seutas rantai kita dapat bina. Itu yang dimaksudkan berkait tadi tu. Ada kaitan di antara elemen-elemen yang ada dalam pantun ini. Okay, ia disusun secara berangkai ni maksudnya berkaitan lah. Berangkai ni daripada atas ke bawah. Kita menulis lah. Muka kita ni orang Melayu. Okay, kita tulis lah baris dia tu daripada atas ke bawah. Kiri ke kanan. Kalau tulisan Jawi tu kanan ke kiri. Tapi susunan itu masih lagi dalam bentuk berangkai. Okay, rangkap pertama memiliki hubungan yang jelas dengan rangkap berikutnya hingga ke rangkap penutup. Okey, di situ sebenarnya adalah macam definisi umum untuk pantun berkait. Ia adalah pantun yang mempunyai rangkap pertama ada hubungan yang jelas dengan rangkap-rangkap berikutnya. Jadi dia punya anchor ataupun sauh kepada pantun ini ialah bermula dengan rangkap pertama. Jadi rangkap pertama ni menjadi macam kepala untuk pantun-pantun itu terus dikaitkan antara satu rangkap ke rangkap seterusnya. Berapa rangkap untuk pantun berkait? Ia bergantung kepada penulisan anda lah. Kalau anda rasa hendak rangkap dia sampai 10 rangkap, buatlah sampai 10 rangkap. Rangkap ni bukan baris, jangan tersilap. Rangkap ni dalam satu rangkap mungkin ada 2 baris, mungkin ada 4 baris, mungkin ada 6 baris bergantung kepada jenis pantun yang kita guna. Kalau pantun 2 baris jadi 2 baris satu rangkap. Kalaulah 4 baris pantun, 4 kerat pantun, 4 baris satu rangkap. Jadi kalaulah setiap rangkap itu ada 4 baris, kalau ada 10 rangkap maksudnya ada 40 baris. Itu yang dimaksudkan rangkap. Okay, dan kena tengoklah bahawa rangkap yang pertama ini dia macam anchor. Anchor ni macam sauh lah, dia yang menentukan bagaimana anda hendak membuka perkaitan itu dalam pantun, rangkap-rangkap pantun yang seterusnya. Daripada yang kedua sehinggalah kepada rangkap pantun yang terakhir. Okay, itu maksud pantun berkait secara umum. Okay, untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri pantun berkait ini. Okay, baris kedua dan baris keempat pantun pertama digunakan menjadi baris pertama dan baris ketiga pada pantun atau rangkap kedua. Okey, kena betul-betul faham ayat ni. Okey, sebuah pantun, kita pandang kepada pantun 4 kerat. Dia boleh banyak kerat tapi bila kita pandang kepada 4 kerat sebenarnya ia basic lah ataupun ia adalah asas. Jadi cuba bayangkan pantun 4 kerat yang mana ada 4 baris. Okay. Baris kedua
Baris kedua ni ialah baris pembayang. Pembayang adalah baris pertama, baris kedua ialah pembayang. Baris ketiga, baris keempat ialah maksud. Jadi baris kedua pembayang itu dan baris keempat dalam maksud itu, dalam pantun pertama, pantun rangkap yang pertama akan jadi baris pertama dan baris ketiga untuk pantun atau rangkap yang kedua. Boleh faham contohnya macam Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang 3, hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang juga. Jadi baris kedua ialah Pulau Pandan jauh ke tengah. Okey, gunung daik bercabang 3. Itu baris kedua. Baris keempat, budi yang baik dikenang juga. Kan? Jadi itu untuk rangkap pertama. Okay, membuka rangkap yang kedua, baris kedua tadi tu, baris kedua tadi, gunung daik bercabang 3, akan menjadi baris pertama untuk rangkap kedua. Okey, akan menjadi baris pertama. Jadi, pantun yang kedua akan bermula dengan gunung daik bercabang 3. Lepas tu, dia letaklah pembayang lain pula. Lepas tu, baris yang keempat daripada pantun pertama, budi baik dibalas juga akan jadi baris ketiga untuk pantun yang kedua. Jadi pantun kedua awak tu akan mengambil ciri pantun pertama. Itu yang dikatakan berkait tadi. Jadi sifat ini akan berulang-ulang sampai berapa rangkap pun yang awak nak buat, dia akan berulang. Jadi maksudnya baris kedua pantun yang pertama tadi akan menjadi baris pertama pantun kedua. Baris keempat pantun pertama akan jadi baris ketiga pantun kedua. Jadi bila awak tulis tu, benda tu jadi yang lama lah. Dalam pantun yang kedua, baris pertama dan baris ketiga akan jadi baris yang lama, yang awak ulang. Okay, jadi bila awak nak membuat pantun yang ketiga, awak akan ambil baris kedua yang baru tu dan baris keempat yang baru daripada pantun kedua untuk awak letak sebagai baris pertama dan baris ketiga pantun ketiga. Okay, nanti kita tengok contoh pantun baru nampak. Jadi begitu, itu yang dikatakan tadi berkait tu. Awak kait. Jadi awak mengulang baris-baris yang tertentu tu sehingga ke penghujung cerita lah, penghujung pantun awak. Berapa rangkap yang awak nak buat. Okay. Bentuk terikat daripada pantun sebelumnya. Ianya mengikat lah. Ia mengikat. Bila disebut terikat ni maksudnya dia mengikat pantun itu kepada tema, tajuknya. Jadi kalaulah ada cerita pembayang tu, mungkin pembayang itu juga terikat untuk setiap rangkap. Kalau pembayang awak duk cerita pasal pasal awak punya pembayang tu semua pembayang pasal alam. Jadi semua rangkap awak tu akan menggunakan pembayang alam sebab awak mengulang baris daripada pantun sebelumnya. Dan maksud awak tu akan mempunyai maksud yang terikat daripada pantun yang sebelumnya. Okey. 4 baris terdiri daripada satu rangkap. Okey, 4 baris yang terdiri daripada satu rangkap. Ia terpulang kepada anda. Ini mengatakan ini yang ditulis untuk pantun 4 kerat. Okey. Tapi kalau pantun 6 kerat, 2 kerat, jadi ia bergantung kepada pantun lah. Kalau 6 kerat dia jadi 6 baris serangkap. Okey, saya sekejap Okey, yang kelima. Rima akhir terikat atau bersilang. Rima akhir terikat ataupun berselang. Maksudnya masih lagi rima akhir itu A, B lah bergantung kepada apa perkataan rima hujung dia. Kalau hujung dia gunung daik bercabang 3, jadi hujung dia G. Okey, budi baik dikenang juga. Jadi dia terikat kepada rima akhir itu. Awak bina pula baris yang baru, dia terikat samalah kalau G. Kalau iaitu A, B kan. Iaitu masih lagi terikat lagi Terdapat sambungan makna dan cerita. Isi cerita dan maknanya masih lagi bersambung. It keeps on, orang kata bersambung dan juga ada kaitan antara satu rangkap ke rangkap yang lain.
Ini dikatakan pantun berkait. Kalau pantun tak berkait, rangkap 1 dan rangkap 2 mungkin berbeza dari segi ceritanya. Walaupun tajuk dan temanya sama. Kena ingat ya. Kalaulah tema pantun awak itu pantun nasihat. Jadi semua rangkap awak ialah pantun nasihat. Semua memberi nasihat. Okey, tapi awak pendekkan sikit, awak mungkin nasihat untuk pelajar. Jadi semua pantun awak ialah rangkap nasihat kepada pelajar. Cuma dia tidak ada sambungan untuk pantun tidak berkait. Bila awak buat pantun nasihat menggunakan pantun berkait, di situ wujudnya sifat-sifat berkait tadi. Awak kena ulang baris-baris tertentu. Dan juga awak kena pastikan sambungan makna dan isi cerita itu masih lagi dalam alur yang sama. Okey. Unsur diselitkan banyaklah. Nasihat, sindiran, teguran, keagamaan, kritikan, ilmu, percintaan dan lain-lain. Yang ini semua ialah unsur yang diselitkan. Dan yang terpenting sekali ialah jangan mengikat pantun itu kepada unsur sajak. Ingat sajak. Apa beza sajak dengan pantun? Boleh jawab tak? Rawadah dan Aisyah sepatutnya dah boleh jawab. Apa beza sajak dengan pantun? Sebab saya dah ulang benda yang sama. Beza sajak dan pantun ialah pantun mempunyai pembayang dan maksud. Tetapi sajak setiap baris dia ada mempunyai maksud. Itu saja beza dia. Jadi kalaulah awak menulis pantun, setiap baris awak ada maksud yang sama. Kalau awak tulis 6 pantun 6 kerat, ke-6 baris itu semua mempunyai maksud yang menepati tajuk awak, tidak ada pembayang. Jadi ia terikat dengan unsur sajak. Yang perlu dibuat ialah kena pastikan di atas itu ialah pembayang. Di bawah itu ialah maksud. Dan kena ingat pembayang ni dia bebas, dia boleh jadi apa saja untuk pembayang. Tapi kena rasional lah. Pembayang ni mungkin tak ada kaitan dengan nasihat suruh belajar. Mungkin cerita pembayang awak ialah berkaitan dengan akok dan juga cendol. Mungkinlah awak sebut guna cendol, guna akok kan. Tapi maksud awak tu suruh dia belajar. Boleh. Itu sebenarnya pantun. Dia ada pembayang dan juga maksud. Jadi kalau awak buat sajak ke-4 baris awak semua benda yang sama. Semuanya awak cerita nasihat. Itu jadi terikat dengan unsur sajak. Okey, boleh faham ya? Ini adalah ciri-ciri pantun berkait. Ini contohnya ya. Setelah mendapat kuasa, saya ambil daripada penulisan Ibnuddin As-Singkiri, Simpang 4, Pulau Pinang. 12 Februari 2019, berkaitan dengan politik sikit lah. Tetapi kita dapat tengok kat sini ceritanya ya. Kacang kelisa sebesar lengan, terkejut sudah kenalah gebang. Bila kuasa ada di tangan, kenapa lidah jadi bercabang? Kat sini apa yang saya nak awak pandang ialah bagaimana format dia berkait. Dia ambil untuk memulakan rangkap yang kedua, dia ambil baris yang kedua daripada rangkap pertama. Terkejut sudah kenalah gebang. Dia masukkan rangkap baru dia masukkan baris baru. Kacang kelisa sebesar jari. Kenapa lidah jadi bercabang? Iaitu daripada baris keempat rangkap pertama. Dapat kuasa rakyat yang beri. Baik, itu adalah rangkap kedua. Rangkap yang ketiga kita ulang baris kedua, rangkap kedua. Kacang kelisa sebesar jari. Kita bagi baris baru, bawa ke pasar berbakul-bakul. Dapat kuasa rakyat yang beri. Yang ini kita ulang baris keempat daripada rangkap kedua. Amanah besar perlu dipikul. Itu adalah baris baru. Nampak dah ini perkaitan yang kita bincangkan ni. Kemudian, bawa ke pasar berbakul-bakul. Itu daripada baris kedua, rangkap ketiga. Mencari makan berpanas terik. Itu adalah daripada baris baru. Baris baru untuk rangkap keempat. Amanah besar perlu dipikul. Ini adalah baris keempat daripada rangkap ketiga. Aksi lebihkan kurang retorik. Ini adalah baris yang keempat yang baru di dalam rangkap keempat. Kita tengok rangkap yang terakhir. Mencari makan berpanas terik. Ini adalah rangkap kedua daripada baris kedua daripada rangkap keempat. Dijual murah kacang kelisa. Ini baris baru.
Aksi lebihkan kurang retorik. Ini adalah baris keempat, rangkap keempat. Pengundi marah, hilang kuasa. Okey, ini adalah baris baharu. Jadi apa yang kita cuba nampak dekat sini ialah penulis sebesar sedaya upaya cuba untuk memberikan makna yang sama untuk semua pembayang. Okey, tengok semua pembayang dia. Kacang kelisa sebesar lengan, terkejut sudah kenalah gebang. Okey, yang kedua pula, terkejut sudah kenalah gebang. Kacang kelisa sebesar jari. Dia ulang lagi kacang kelisa ni sebab dia tak nak hilang dia punya cerita. Kacang kelisa sebesar jari bawa ke pasar berbakul-bakul. Masih lagi cerita yang sama. Bawa ke pasar berbakul-bakul mencari makan berpanas terik. Masih lagi cerita yang sama bahawa dia pergi ke pasar. Bawa kacang kelisa tadi. Mencari makan berpanas terik, dijual murah kacang kelisa. Kan nampak kat situ bahawa cerita dia ialah dia nak jual kacang kelisa tu di pasar. Sampaikan kena panas terik. Jadi cerita tu bersambung walaupun dalam kalangan pembayang. Ini dikatakan berkait. Kalau untuk rangkap yang tidak berkait, pantun yang tak berkait, dia punya pembayang tak ada kaitan. Okey? Okey, tengok pula maksudnya. Maksud dia memang sangat jelas bercakap tentang pemimpin. Bila kuasa ada di tangan, kenapa lidah jadi bercabang? Kenapa lidah jadi bercabang? Dapat kuasa rakyat yang beri. Dapat kuasa rakyat yang beri, amanah besar perlu dipikul. Amanah besar perlu dipikul, aksi lebihkan, kurang retorik. Aksi lebihkan, kurang retorik. Pengundi marah, hilang kuasa. Nampak kan cantik cerita yang ditulis oleh Ibnuddin As-Singkiri ni. Jadi ini dimaksudkan pantun berkait. Kalau awak tanya saya tentang pantun berkait atau tidak berkait, yang mana lebih mudah dibuat, mungkin pantun berkait ini ada susahnya, ada senangnya lah. Tapi bila awak dah gunakan pembayang pada pembayang baris kedua untuk rangkap sebelumnya, awak boleh guna balik untuk rangkap seterusnya. Jadi mudah sikitlah kerjanya. Tak seperti pantun tak berkait. Kalau pantun tak berkait, setiap pembayang mempunyai ayat yang berbeza. Cerita yang berbeza antara satu sama lain. Mungkin ada jalinan antara pembayang tetapi tidak berkait dari segi ayat. Okey. Jadi kita nampak jelas nampak dengan jelas bahawa inilah adalah contoh pantun berkait yang saya nak anda faham. Kalau masuk pertandingan ke, sayembara ke, dah tahu nak menulis pantun berkait. Okey, mari membina pantun. Baik, untuk mari membina pantun ni saya mahu anda menulis pantun. Yang mana pantun anda itu terpulang Pantun 2 kerat ke, 4 kerat ke, 6 kerat ke, 8 kerat ke, 10 kerat atau 12 kerat. Terpulang pada anda. Tetapi anda kena pilih sama ada anda nak buat pantun berkait atau tidak. Kalau pantun berkait, kena follow format pantun berkait. Kalau nak guna pantun tidak berkait, kena ikut format pantun tidak berkait. Pilih je. Satu tema anda ikutlah, nasihat ke, percintaan ke, keagamaan ke. Tema mana-mana. Berapa rangkap pantun, berapa baris pantun satu rangkap terpulang pada anda. Tapi kena samalah. Kalau anda menggunakan pantun 2 kerat, semua rangkap kena pantun 2 kerat. Kalau anda menggunakan pantun 4 kerat, semua rangkap kena pantun 4 kerat. Okey? Tetapi satu rangkaian pantun anda cuma 4 rangkap saja. Saya nak 4 rangkap je. Tak perlu tulis panjang-panjang. Yang penting 4 rangkap saja Okey, tulis dan hantarkan ke grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita tu hantar sebelum atau pada hari Khamis ni, 28 bulan 1 2021 3.30 petang. Okey, jadi anda mempunyai masa dalam 5 hari lah untuk menulis sebab apa? Kita buat ia sebagai salah satu tugasan ketika tutorial. Okey, jadi kehadiran tutorial minggu ni adalah berdasarkan penghantaran pantun awak di grup WhatsApp kita. Boleh? Ada soalan tak Rawadah dengan Aisyah? Tak ada, madam. Okey, faham kalau boleh, memang saya tahu pantun ni banyak dekat internet, jangan copy paste lah. Tolong tulis sendiri dan cuba ajar untuk menulis sikit sebanyak sebab kita dah belajar kan. Kita dah belajar dia punya teori, kita dah tengok ciri-ciri dia. Dan kita pun sebenarnya saya tahu bila belajar ni kalau tak menulisnya tu tak sedap lah. Jadi saya mohon awak tulis, cari yang senang-senang je lah.
Jangan cari pantun yang susah-susah. Nak buat pantun pasal coronavirus mungkin susah kan. Jadi buat pantun tentang pantun nasihat ke, pantun kekeluargaan ke kan. Ikutlah asalkan senangkan diri awak dan menepati soalan yang perlu disempurnakan. Okey. Okey Syair, yang ini kita masuk esok. Ada sebarang soalan nak tanya saya?